Baik, kita mulalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kerana masih beri ruang dan peluang pada kita untuk terus hidup di atas kebuminya untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-Nya. Ya, jadi sebelum kita memulakan PDPR kita pada hari ini ya, untuk memberkati majlis kita mulakan dengan membaca umul kita Al-Fatihah. Auzubillah. Baik, kita sambung perbincangan kita ataupun pelajaran kita berkenaan dengan tajuk Al-Mubalaghah. Berkenaan dengan tajuk Mubalaghah. Pelajar boleh buka buku teks muka surat 133 ya, Mi'ah Salasa wa Salasuna ya, 133 ya. Pada pelajaran yang lepas kita dah masuk sikit ya, kita masuk pada takrif mubalaghah dan secara secara umum berkenaan dengan anwa'ul mubalaghah. Okay. Secara umum tentang anwa'ul mubalaghah. Okay. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ya, anwa'ul mubalaghah ada 3. Okay. Yang pertama tabligh, dinamakan tabligh. Yang kedua dinamakan al-igrab. Dan yang ketiga dinamakan al-walu. Okay. Okay. Ketiga-tiga nau ini mewakili 3 peringkat sifat. Okay. Mewakili 3 peringkat sifat yang kita tahu. Okay. Iaitu yang pertama peringkat biasa. Okay. Peringkat biasa. Okay. Iaitu tabligh. Kemudian yang kedua peringkat haddan mustahilan, iaitu peringkat hampir kepada mustahil ataupun dinamakan sebagai igrab. Okay. Dan lagi satu ialah peringkat yang mustabidan, okay. Lebih pada mustahil. Okay. Lebih daripada mustahil ataupun mustabidan, dia dinamakan sebagai al-walu. Okay. Dia ada lagi satu takrif kalau kamu nak lihat, ada dekat belakang tu, dekat mulakhas tu ada. Okay. Yang muka surat 137. Okay. Itu takrif lain lah selain pada yang kita baca sebelum ni. Ya, itu lebih mudah nak dipahami. Okay. Kalau yang takrif yang kita baca sebelum ni dia agak berpusing-pusing ayatnya. Okay. Tapi kalau yang muka surat 137 yang dekat mulakhas darsi tu, tu lebih jelas. Okay. Dia punya takrifnya. Okay, lebih tersusun. Okay, lebih tersusun untuk senang dipahami. Okay, untuk periksa nanti terpulanglah. Kamu nak hafal yang depan boleh, yang belakang kat mulakhas ni pun boleh. Okay, baik. Jadi, hari ini kita masuk jenis-jenis tabligh. Okay, kita lihat dulu yang pertama iaitu tabligh. Okay, at-tabligh. Apa? Wahuwa makanal wasful mud'a fihi mumkinan aklan wa adatan. Dia kata, makanal wasfu adalah sifat itu adalah sifat itu mungkinan aklan wa adatan. Diterima oleh akal wa adatan dan mengikut adat kebiasaan. Diterima oleh akal dan mengikut adat kebiasaan. Itu dia punya takrif bagi tabligh. Kalau manalah tahu nanti periksa dia tanya ma huwa tabligh. Jadi itu jawapannya. Maka nal wasful mud'a fihi mungkinan aklan wa adatan. Kalau panjang sangat kamu baca je lah, kamu bagi je kat situ ma
ataupun al-wasfu mumkinan aklan wa adatan. Al-was ataupun wasful mud'a mumkinan aklan wa adatan. Lebih ringkas. Yang penting mumkinan aklan wa adatan tu penting. Jangan tinggal. Diterima oleh akal, maknanya sifat itu logik, diterima oleh akal, wa adatan. Dan mengikut adat kebiasaan. Maknanya dia sifat itu tidak menyalahi adat kebiasaan. Itu tabligh. Contoh, dia ada bagi dua contoh di sini. Ada berapa? Dua, dua contoh di sini. Yang pertama, mislu qaulu imril qais fi wasfi hisanihi. Telah berkata Umrul Qais dalam menyifatkan hisan. Mal makna hisan. Hisan maknanya ialah kuda. Kadang-kadang disebut al-farsu pun dia juga. Kat sini hisan, kuda. Kuda. Baik. Apa dia kata? Fa'ada idaan baina saurin wa na'jatin dirakan wala yandah bima'im fayuksal. Fayuksal. Apakah makna syair ini? Sekejap ya, saya izankan dia punya terjemahan syair. Ini semua syair-syair dalam tajuk Al-Mubalaghah. Kamu boleh, kalau nak nanti saya boleh bagi dia punya PDF dia. Ini syair-syair dalam tajuk Al-Mubalaghah. Ini syair yang pertama ni. Ya Qaulul Umrul Qais. Qaulul Umrul Qais. Jadi apakah makna syair ni? Dia kata maka kudaku. Kuda. Dia menyifatkan tentang kuda. Berlari dengan laju. Berlari dengan laju memotong di antara lembu jantan liar dan lembu betina liar. Secara berturut-turut. Tetapi tidak sempat berpeluh. Sehingga tidak perlu dimandikan. Oleh tuannya. Ini terjemahan kepada syair Imrul Qais ni. Jadi Imrul Qais dia menyifatkan tentang kuda dia. Dia kata kuda dia hebat. Kuda dia ni berlari laju. Sehingga lembu jantan liar, lembu jantan bukan lembu jantan yang ada yang kita selalu nampak untuk korban ke apa itu, lembu jantan bukan lembu jantan liar, lembu jantan ternak. Tu. Kalau lembu jantan liar yang biasa kamu tengok ada pertandingan dekat di luar negara lah, di belah-belah Amerika ke apa tu, yang ada pertandingan orang lawan dengan lembu, orang lawan dengan lembu, tu liar, tu jantan, lembu jantan liar ataupun lembu betina liar. Dia memang bergerak pantas laju, dia memang bergerak pantas laju, dia menono je dia, menono je, sebab dia liar. Jadi dia kata kat sini, kudaku ni, kudaku iaitu kuda Imrul Qais ni, dia kata dia berlari laju, boleh memotong lembu jantan liar dan lembu betina liar secara berturut-turut. Secara berturut-turut. Secara berturut-turut tu maksudnya kalau dalam bulatan, maksudnya dia dalam bulatan, dah dia potong pada bulatan pertama, dia potong lagi bulatan kedua, ketiga, keempat. Maksud itu yang secara maksudnya berturut-turut. Sentiasa ke depan saja menang. Menang dengan lembu jantan liar, lelaki dan betina. Tu. Tetapi tidak sempat berpeluh, dia kata. Tetapi kuda dia tu tadi tidak sempat berpeluh. Dah berlari laju pantas, banyak kali pusing, mengejar lembu jantan tadi dan lembu betina tadi, banyak kali pusing, tak mengeluarkan peluh. Sehingga tidak perlu dimandikan. Oleh kerana tak keluar peluh, tak perlulah dimandikan.
Jadi sifat di sini, sifat tentang kuda ini yang dibuat oleh Imrul Qais ini adalah sifat yang pada tahap al-do'fu. Do'fu itu maksudnya pada tahap biasa. Diterima oleh akal, diterima oleh akal logik, dan tidak menyalahi adat kebiasaan. Ini tak menyalahi adat. Kuda memang macam itu. Kuda memang macam itu, sifat dia susah nak berpeluh. Dia pantas berlari macam mana pun, banyak buat kerja macam mana pun, angkat barang apa semuanya. Tetapi susah nak berpeluh. Kita mungkin macam tak percaya. Sebab kita tak, kita maksudnya manusia ni tak ramai ataupun kita tak ramai yang mendalami kehidupan kuda. Bagi orang yang mendalami kehidupan kuda, yang ada bela kuda, ataupun kalau kamu tanya pada doktor-doktor haiwan ke, dia memang tahu kuda ni adalah binatang yang kuat bekerja dan susah. Dan susah untuk mengeluarkan peluh. Susah nak mengeluarkan peluh. Sebab tu kalau kereta, dia punya kelajuan kereta itu diukur dengan apa? Dengan kuda. Contohnya 5 horsepower saya kata. 500 horsepower, 240 horsepower. Itu maksudnya dilihat pada kuda. Kuasa kuda. Sebab kuda itu adalah binatang yang diciptakan Allah, susah nak berpeluh. Jadi sifat ini sebenarnya sifat yang dibuat oleh Imrul Qais tentang kuda dia ni adalah sifat biasa. Bukannya luar biasa. Sifat biasa bukannya luar biasa. Jadi dia diterima akal, mungkinan aklan, wa'adatan, dan mengikut adat kebiasaan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua pun lebih kurang sama. Contoh yang kedua pun lebih kurang sama. Wa asra'u, ini tapi syair Abi Thaib Al-Mutanabi. Ini Mutanabi pula. Dia kata apa? Wa asra'u ayyal wahshi qafaituhu bihi wa anzilu anhu mislahu hina arkabu. Apa maknanya? Dia pun nak menceritakan tentang kuda dia juga. Tentang kuda dia. Dan aku mampu menewaskan mana-mana binatang buas ketika aku mengejarnya dengan kuda. Maksudnya dia dengan kuda dia, dengan bantuan kuda dia dapat mengejar binatang-binatang buas. Dapat mengejar binatang-binatang buas, dan memburunya, dan apa tu dia kata apa? Dan aku turun dari kuda setelah berburu, sama dengan ketika aku menunggangnya. Maksudnya dia kat situ, kuda dia ni tadi masa mula-mula dia nak menunggang kuda tu, dengan keadaan dia selepas dia berlari dan berlari mengejar binatang buas tadi, bekerja binatang buas tadi ketika memburu, keadaannya sama. Kalau sebelum dia berlari, masa mula-mula menunggang tu tak keluar peluh, dalam keadaan dia pun tenaganya masih kuat, tetapi selepas dia berlari tadi mengejar mangsa dia tu tadi, binatang buas tadi dengan tuannya tadi, sama keadaannya macam mula-mula. Kekuatan dia, tenaga dia, tak berpeluhnya dia sama dengan yang keadaan dia mula-mula tadi. Jadi contoh ini dan sifat yang dibuat oleh Mutanabi terhadap kuda dia itu adalah sifat tabligh, pada tahap tabligh, iaitu tahap biasa. Mungkinan aklan diterima oleh akal, wa'adatan, dan tidak menyalahi adat kebiasaan. Dia memang adat kuda memang macam itu, kuat. Kuat. Dia susah nak berpeluh. Tenaga dia kuat, stamina dia kuat, jarang kuda berpeluh. Jadi ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagi tabligh. Contoh yang kedua bagi tabligh. Boleh kelas setakat ni? Boleh dipahami? Mafhum? Wadih? Ada Ustaz. Wadih Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada jenis yang kedua, nau' tsani, an-nau' tsani igra'. Igra'.
Okay, lihat pada buku teks muka surat 134. Okay. Apa dia igra? Maka nal wasful mud'a fihi mumkinan aklan walaisa mumkinan adatan. Okay. Iaitu sifat yang padanya mumkinan aklan. Okay. Diterima oleh akal, mungkinan aklan diterima oleh akal, maksudnya sifat itu logik. Walaisa mumkinan adatan, akan tetapi tidak pada adat. Okay, maksudnya sifat ini diterima oleh akal logik tetapi menyalahi adat. Okay, menyalahi adat kebiasaan. Okay. Akal mengatakan sifat ini boleh diterima. Okay, sifat yang logik. Tetapi dari sudut adat, dia menyalahi adat. Okay, dari sudut adat, dia menyalahi adat kebiasaan. Okay, tu. Dia tak sama dengan tabligh. Tabligh dua-dua diterima akal dan mengikut adat kebiasaan. Tetapi yang igra ini, sifat yang igra ini had dan mustahilan, peringkat had dan mustahilan, hampir kepada mustahil. Dia tak sampai mustahil lagi, hampir kepada mustahil. Sebab apa dia namakan hampir kepada mustahil? Sebab dia boleh diterima. Dia boleh diterima oleh akal, logik, cuma menyalahi adat. Menyalahi adat kebiasaan, itu sebab itu dinamakan sebagai hampir kepada mustahil, had dan mustahilan. Itu. Baik, kemudian kita lihat kepada contoh bagi igrab. Wa min zalik qaulun Amru bin al-Ahtamul Taghlibi. Amru bil Ahtamul Taghlibi, ya ni nama penyair lah. Dia kata apa? Wa nukrimu jarona madama fina. Wa nutbi'uhul karama haitsu mala. Wa nuttabi'uhul karamata haitsu mala. Apakah terjemahan syairnya? Ni tengok. Lihat pada skrin. Apa maknanya? Kami, penyair dan kaumnya. Yang dimasukkan kami ialah penyair dan kaumnya. Memuliakan tetamu kami, selama dia bersama kami. Dan kami menghantar kepadanya, iaitu tetamu-tetamu tadi, hadiah-hadiah ke mana sahaja dia pergi. Jadi dalam syair ni, Amru bin Ahtam ni, dia menyifatkan tentang tetamu. Dia menyifatkan tentang kaum dia. Tentang kaum dia, yang dikata kaum dia ni memuliakan tetamu selama dia bersama kami. Maksudnya itu memang tanggungjawab lah, tuan rumah kepada tetamu apabila datang, maknanya memuliakan dia, selama tetamu tadi ada pada kita lah, pada tuan rumah. Maksudnya bila tetamu datang, kita hormatilah dia. Bagi air apa semua, jemput dia masuk, bagi air semua. Itu adalah sifat biasa. Sifat biasa. Dan kami menghantar kepadanya hadiah-hadiah ke mana sahaja dia pergi. Ini yang ini logik. Mungkinan aklan. Maksudnya tetamu tadi, walaupun dia dah balik daripada rumah tadi tu, daripada rumah orang tadi tu, tuan rumah tadi masih memberi hadiah kepada tetamu tadi. Walaupun dia dah balik, dah sampai ke tempat asal mereka semula, tuan rumah ni tadi masih mengingati tetamunya dengan memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Dengan memberi hadiah kepada mereka ni, apabila mereka telah pulang ni, satu sifat mungkinan aklan. Logik, diterima oleh akal, masih logik lagi. Tak ada masalah nak bagi hadiah, tak ada masalah. Masih logik, boleh diterima akal. Tetapi sifat ini menyalahi adat kebiasaan. Adat kebiasaan dalam bab tetamu, menghormati tetamu. Kita hormati tetamu, masa tetamu datang ke rumah kita, masa berada di rumah kita. Itu kita menghormati tetamu. Biasanya kalau dia dah pulang semula ke destinasi mereka, ke tempat mereka sendiri, kita tak ada nak menghormatinya lagi lah. Dah tak perlu nak menghormatinya lagi.
tetapi dia nak cerita tentang kaum dia ni. Okay, kaum dia ni dalam menghormati tamu, sungguh ihtiram, menghormati tamu. Walaupun dah balik, dia masih ingat tetamunya dengan memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Jadi sifat memberi hadiah kepada mereka apabila mereka pulang itu, dia mungkinan aklan, diterima oleh akal, logik, tak mustahil, perkara tu boleh buat, tak logik, boleh buat, tetapi menyalahi adat kebiasaan. Kalau macam ini dinamakan sebagai igra', dinamakan sebagai igra'. Baik. Sebab apa dinamakan igra'? Sebab apa dinamakan igra'? Kalau tabligh tadi sebab apa dinamakan tabligh? Tabligh tu maksudnya kedua-duanya sampai. Mungkinan aklan diterima oleh akal, diterima oleh akal, wa'adatan, dan tidak menyalahi adat kebiasaan. Dua-dua boleh sampai. Sifat itu dua-dua boleh sampai. Boleh sampai pada dari sudut logik akal dan boleh sampai daripada sudut adat. Itu sebab tu dinamakan tabligh. Tapi igra', kenapa mana igra'? Igra' tu maksudnya tenggelam. Kalau ikut kita takrifkan dia dari sudut bahasa, dia memberi makna tenggelam. Sebab apa dinamakan tenggelam? Sebab tadi mungkinan aklan, logik diterima oleh akal. Tetapi logik akal tu jadi tenggelam sebab apa? Sebab tidak mengikut adat. Adat tu dari sudut adat menyalahi adat. Jadi menyebabkan dia tenggelam. Yang akal tadi menjadikan dia tenggelam. Itu kalau dilihat dari sudut perbahasan, dari sudut takrif kepada igra' tu. Sebab apa dinamakan igra' tu lah. Jadi yang kedua ni, dia terima akal tapi menyalahi adat kebiasaan. Contoh lain. Contoh lain kita tengok. Ni. Qaul Umrul Qais. Umrul Qais. Umrul Qais kalau kamu nak tahu, dia memang suka buat syair tentang sifat. Penceritaan, menyifatkan sesuatu. Umrul Qais. Yang paling banyak dia menyifatkan ialah tentang kekasih dia. Tentang perempuan. Banyak. Tentang perempuan memang banyak dia menyifatkan tentang perempuan. Umrul Qais. Kalau tadi dia menyifatkan tentang kuda. Yang ini dia menyifatkan tentang ni perempuan pula. Jadi maknanya Imrul Qais ni banyak syair-syair dia yang menyifatkan sesuatu tu dalam keadaan yang agak luar biasa sifat dia. Tu. Baik, apakah dia punya syairnya? Tanawwartuha min azri'atin wa ahluha yasriba adna dariha nazarun ali. Baik, apakah makna ataupun terjemahan kepada syair ini? Aku telah melihatnya. Apa? Melihat apa? Kekasihku. Umpama api yang dinyalakan. Umpama api yang dinyalakan, aku melihatnya. Dari Azri'at, di Syam. Azri'at itu nama satu tempat. Dari di Syam. Maksudnya Imrul Qais ni dia di Syam. Sedangkan keluarganya, kekasihku ataupun maksudnya kekasih dia tadi berada di Yashrib, iaitu di Madinah. Si Imrul Qais berada di Syam, kekasih dia tadi berada di Yashrib, di rumah keluarga kekasih dia tadilah di Yashrib. Jauh, Syam ke Madinah jauh. Kalau jarak yang jauh. Aku melihatnya dari jarak yang paling dekat dengan rumahnya, dekat hatinya, dengan pandangan yang jauh. Melihat kekasihnya dari jarak yang dekat, umpama melihat yang dekat dengan pandangan yang jauh kerana silaunya. Sukar sikitlah nak faham dia punya syair ni. Senang ceritanya macam ni, dia kata, walaupun aku dan kekasihku berada di jarak yang jauh, iaitu di antara Syam dan Madinah, tapi aku masih dapat melihat kamu, dia kata. Aku masih boleh melihat kamu. Walaupun jauh, jarak memisahkan di antara dua insan ini, tetapi masih boleh melihat kekasih dia kata. Sebab apa? Sebab dia kata kekasih dia ni seolah-olah seperti cahaya. Tu. Tanawwartuha. Seperti cahaya ataupun api.
Okay, cahaya lah. Okay, cahaya ataupun api. Okay. Api, cahaya walaupun jarak yang jauh, okay, kalau api ataupun cahaya daripada jarak yang jauh, okay, kita yang melihat daripada jauh masih nampak api tersebut. Okay, masih nampak api tersebut. Okay, itu sebab kalau misal kata orang sesat di hutan, okay, ataupun di hutan lah, di mana-mana lah, okay, biasanya di hutan. Okay. Jadi untuk senang pihak-pihak tertentu untuk untuk mengecam kamu berada di mana, okay, lebih senang dengan cara menghidupkan api. Bila ada api, ada asap. Okay, bila ada asap, menjadi tanda kepada orang yang sedang mencari kamu tadi. Okay, tu. Okay. Okay, jadi dia kata lah, walaupun jauh, dia di Syam dan kekasihnya di Yasrib di Madinah, okay, dia masih nampak kekasihnya, dia kata. Sebab kekasihnya tu dianggap seperti cahaya. Okay, tu. Walaupun jauh, okay, dia nampak. Senang cerita macam ni lah. Walaupun jauh, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun jauh, tapi hatinya kerana dah suka, sayang, walaupun jauh, hatinya merasa dekat. Okay, ini sifat nak kata apa, sifat ini mungkinan aklan, kembali kepada ta'rif igraq tadi, diterima oleh akal, logik. Okay, logik betul lah dia cakap tu. Walaupun jauh, tapi oleh kerana sayang, dekat di hati, betul lah tu. Okay, yang dicakap walaupun jauh tapi dia nampak, sebab betul lah tu, sebab apa? Sebab dia diumpamakan seperti cahaya. Okay, cahaya ni, api ni, kalaupun jauh, kita pada jauh, kita boleh nampak. Jadi kalau kebakaran, misalnya kata kebakaran satu tempat, okay, kita jauh, tapi asapnya ada nampak, okay, boleh nampak. Okay, macam tu. Logik, okay, logik. Tetapi menyalahi adat kebiasaan. Menyalahi adat lah. Biasanya yang kita nampak ialah yang di depan kita, yang dekat. Okay, yang jauh tu tak nampak. Okay, itu adat. Tapi kalau dia cakap sifat tadi dia nampak juga, itu logik. Okay, sebab dia sudut batiniah itu. Okay, walaupun jauh di pandangan, dekat di hati. Okay, seolah-olahnya dia nampak dia punya kekasih. Okay, jadi sifatnya tadi mungkinan aklan. Okay, mungkinan aklan. Okay, laisa mungkinan fi adatin. Okay, logik tetapi menyalahi adat kebiasaan. Okay, tu. Kemudian di bawah tu dia kata yang dekat umpama melihat yang dekat pada panjangan yang jauh kerana silaunya. Okay. Dia kata macam itulah. Okay. Dia punya kekasihnya seperti cahaya. Jauh, walaupun jauh, tapi kita boleh nampak dengan jelas. Okay. Seolah-olahnya cahaya tadi dekat. Okay. Lepas tu, kalau kita tengok api itu ataupun cahaya itu dengan dari pandangan yang dekat, dia menjadi jauh. Sebab apa? Sebab silau. Okay. Silau. Bila silau, seolah-olahnya api ataupun cahaya itu jadi jauh. Yang tu. Okay. Itu yang dibuatlah kat situ, dibuat tashbih lah. Okay. Perumpamaan yang dibuat kat situ. Okay. Cahaya itu bila jauh, kita nampak seolah-olahnya dekat. Sebab jelas. Okay. Tak silau. Okay. Tetapi kalau cahaya itu dah dekat kat kita, seolah-olahnya jauh. Sebab apa? Sebab kita rasa silau. Okay. Tu. Baik. Ya. Jadi dia sifat yang dibuat oleh Umrul Qais tentang kekasih dia yang jauh tu tadi adalah mungkinan aklan, diterima oleh akal, laisa mungkinan fil adat, okay? Tidak menyalahi adat kebiasaan. Itu sahaja. Sebab itu dinamakan igraq. Dia belum tahap mustahil lagi. Dia belum tahap mustahil. Tetapi hampir kepada mustahil. Had dan mustahilan. Okay? Boleh kelas kakak ni? Parahin boleh parahin? Boleh parahin? Kelas boleh kelas? Fahim Tom? Fahim dah. Faham Ustaz. Respon set. Takut tidur. Okay, Syairah boleh Syairah? Fahim dah. Okay. Aminah boleh Aminah? Boleh ya? Okay. Baik. Asantum asantuna. Okay. Sekejap je masa. Okay, baik. Kemudian kita tengok pula kalau ikut kat sini banyak dia punya syairnya.
Nanti tak cukup masa pula. Nanti saya bagi dia punya, saya boleh bagi dia punya PDF ni. Kamu baca dua contoh lagi tu. Cuba fahamkanlah. Cuba fahamkan. Kalau nak baca semua nanti takut tak cukup masa. Banyak banyak lagi ni. Cuba fahamkan. Kalau tak faham nanti pada kelas yang akan datang saya akan terangkan baliklah. Baik, kemudian kita masuk aja apa pula ni. Kita tengok dulu mal farqu bainat tabligh wal igra' muka surat 135. Muka surat 135. Mal farqu bainat tabligh wal igra'. Apakah perbezaan di antara tabligh wal igra'? Tabligh yakunu lasful mud'a fihi mumkinan aklan wa adatan amal igra'. Mungkinan aklan wa ghairu mumkinan adatan. Itu dia punya perbezaan je. Kalau diminta nanti dalam presel mal farqu bainal tabligh wal iqra, bagi je takrif kedua-duanya tadi. Perbezaan dari sudut takrif. Ataupun kalau tak nak ingat, kalau nak takrif tu panjang sikit, buat je macam ni. Tabligh mumkinan aklan wa adatan. Iqra mumkinan aklan ghair mumkinin adatin. Itu je. Tak payah bagi takrif dia pun boleh. Kalau dia minta perbezaan, cukup apa perbezaan di antara ciri-ciri perbezaan antara kedua cukup, tak payah bagi takrif. Yang lengkap pun tak apa. Kalau tabligh mungkinan aklan wa adatan, ataupun al-wasfu mungkinan aklan wa adatan, igra al-wasfu mungkinan aklan wa ghairi mumkinin adatin. Itu. Baik. Kemudian masuk pula nauk yang ketiga iaitu al-ghulu. Al-ghulu. Ghulu ni maksudnya melampau. Sifat yang terlalu melampau. Ini hingga sifat ni ke tahap mustahil. Sifat ini ke tahap mustahil. Peringkat yang ketiga. Baik, kita tengok al-ghulu. Wa huwa makana al-wasfu mud'a fi ghairi mumkinin aklan wa adatan. Sebab apa dinamakan melampau tadi ataupun ke peringkat mustahil? Apa ciri-cirinya? Ghair mumkinan aklan. Tidak logik, tidak diterima oleh akal. Sifat yang dibuat tu tidak logik dan tidak diterima oleh akal. Kemudian wa'adatan dan menyalahi adat kebiasaan ataupun tidak mengikut adat kebiasaan. Dua-dua. Dua-dua. Akal tak boleh terima sebab tak logik. Kemudian adat kebiasaan pun tidak menyalahi adat kebiasaan. Dua-dua
Okey, baik. Okey, al-ghalu. Okey, wayan kasimu ilal qismaini, okey. Ghalu ghair maqbul wa ghalul maqbul. Okey, terbagi ghalu ini kepada dua bahagian. Okey, terbagi ghalu ini kepada dua bahagian. Yang pertama dinamakan ghalu ghair maqbul, yang kedua ghalu maqbul. Okey, ghalu yang pertama ghalu yang tidak boleh diterima, yang kedua ghalu yang boleh diterima. Okey, walaupun pada tahap mustahil, okey, ghalu ni pada tahap sifat yang mustahil, tapi dia ada dua keadaan. Satu keadaannya boleh diterima, yang kedua keadaannya ghair maqbul, tidak boleh diterima. Okey, ada dua keadaan. Okey. Baik. Wa min ghairil maqbul, okey, daripada jenis yang ghair maqbul yang tidak diterima, qaulu Abi Nawas. Ya, dia bagi contoh. Okey. Qaulu Abi Nawas. Okay, kita tengok dulu ghalu yang ghair maqbul yang tidak boleh diterima. Okey, saya tunjukkan dia punya syairnya. Okey. Ni ya. Ni. Qaulu Abi Nawa wa akhafta ahla syirki hatta innahu la takhafukal nutaful lati lam tukhlaq. Okay. Kamu telah menakutkan ahli syirik. Okay. Ahli syirik itu maksudnya kafir lah, orang kafir musyrik lah. Okay. Sehingga kan air mani yang belum dicipta lagi takut kepadamu. Okay. Tu. Kamu telah dia nak ceritakan tentang orang Islam berperang dengan orang kafir musyrik. Okay. Orang musyrik lah, orang kafir lah. Okay. Yang mana orang kafir musyrik ni tak terlalu takut kepada orang Islam. Okay. Gentar. Okay. Gentar kepada orang Islam. Okay. Mereka tengok saja tentera Islam, mereka gentar. Okay. Sehingga kan apa? Okay. Ini sifat dia. Air mani yang belum dicipta lagi takut kepadamu. Sampai macam tu dia kata. Bukan orang Islam tadi bukan hanya orang Islam tadi yang takut. Bukan hanya orang Islam tadi yang dia yang takut. Yang maknanya yang berdepan dengan bukan hanya orang bukan hanya orang kafir yang berdepan, yang berada di medan peperangan tu yang takut. Bukan dia saja yang takut, tetapi air mani yang belum dicipta lagi takut kepadamu. Seolah-olahnya air mani itu pun air mani itu yang belum diciptakan lagi itu pun takut dengan tentera Islam. Jadi sifat dekat sini, sifat dekat sini satu sifat yang melampau, ghair maqbul. Dia tidak boleh diterima. Tak logik. Tak logik dan menyalahi adat kebiasaan. Mustahil, sifat yang mustahil. Air mani yang belum dicipta lagi takut padamu. Belum jadi orang lagi. Dia belum jadi orang lagi, macam mana dia nak takut kepada tentera Islam tadi. Sifat ini adalah terlalu sifat yang melampau, ghair maqbulin. Tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Tu. Satu sifat yang melampau. Sebab tu dinamakan al-ghalu. Dan ghalu terbagi pada dua, ghair maqbulin dengan maqbulin. Ada kalanya boleh diterima, ada kalanya tidak boleh diterima. Yang ni contoh yang tidak boleh diterima, ghair maqbulin. Contoh lagi satu bawah tu, masyi'ta la masya'atil aqdar fahkum fa antal wahidu. Apa yang kamu kendaki bukan apa yang takdir kehendaki. Oleh itu jatuhkanlah hukuman kerana kamu satu-satunya maha memaksa. Ini benda mustahil. Benda mustahil. Apa yang takdir kehendaki, oleh itu jatuhkanlah hukuman kerana kamu satu-satunya maha memaksa. Ini sifat yang patutnya mustahil, satu sifat yang mustahil. Yang menyalahi, yang tidak logik dan menyalahi adat. Orang itu belum melakukan kesalahan, kenapa kita nak hukum? Orang itu belum melakukan kesalahan, kenapa kita nak hukum dia? Jadi itu satu sifat yang mustahil. Seolah-olahnya dia kata orang itu belum melakukan kesalahan, kita boleh hukum dia. Itu tak. Jadi sifat ini sifat ini satu sifat yang mustahil, ghair maqbulin, tidak boleh diterima oleh akal. Ghair maqbulin,
mungkinan aklan wa ada ghair mungkinan aklan wa ghair mungkinan ghair adatin. Tidak menyalahi apa ni? Tidak boleh diterima oleh akal dan menyalahi adat kebiasaan. Dia dah melampau. Satu sifat yang melampau yang mustahil. Orang belum benda tu belum dibuat dari hukum orangnya, itu adalah perkara yang mustahil. Itu jadi ini adalah contoh bagi al-wulu ghair maqbulin, yang tidak boleh diterima, yang tidak boleh diterima. Kemudian yang bawah tu, kemudian yang bawah dia kata mata yakunu al-wulu maqbulan. Bilakah wulu itu boleh diterima? Wulu tu bila pula boleh diterima? Dia ada 3 keadaan. Salah satu halat, fi salah satu halat, dia berlaku pada 3 keadaan. Yang pertama, alif, iza dakhala alaihi badal alfaz allati taqrabu ila soha. Apabila sifat-sifat itu ataupun lafaz-lafaz yang bersifat itu taqrabuhu ila soha, hampir kepada benar. Kamu kalau untuk periksa, kamu cukup kat situ ambil dia punya singkatan dia, taqrabu ila soha. Taqrabu ila soha. Boleh gariskan kat situ. Hampir kepada benar. Benda tu hampir kepada benar. Benda tu mustahil tapi dia hampir kepada benar. Tengok contoh. Tengok contoh. Ini adalah contoh-contoh wulu makbul, wulu yang boleh diterima. Yang pertama, hal keadaannya sifat itu ataupun lafaz kepada sifat itu taqrabu ila soha. Menunjukkan kepada hampir kepada benar. Tu. Baik, apakah contohnya? Boleh dilihat kepada Qauluhu Ta'ala. Lepas tu, tapi sebelum tu wa imkanal wuqu mislu yakadu laula. Biasa dia kata kat situ untuk mengenali yang dia ini adalah sifat wulu yang makbulan wa qarbahu ila soha, dan dia hampir pada benar ialah dengan adanya lafaz apa? Dengan adanya lafaz yakadu lau dengan laula. Yakadu lau dengan laula. Kalau ada lafaz-lafaz ni biasanya boleh diterima. Makbulan diterima. Baik, kita tengok contoh mana yang sempat lah, ni dah pukul 11 kita tengok contoh bagi hal yang pertama ni. Iaitu yakadu zaituha qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Tamsashu nar. Hampir. Apa maknanya? Yakadu tu hampir. Ini firman Allah Quran. Hampir zaituha. Zaituha tu minyaknya. Minyaknya. Yudi'u menyala. Walau lam tamsahu nar, walaupun tidak disentuh oleh api. Ini nak cerita ini dalam surah apa? Surah Nur. Surah Nur. Ada dekat sini menceritakan, ada perumpamaan yang dibuat kat sini mengenai mengenai cahaya. Cahaya al-misbah, lampu. Cahaya misbah, lampu yang lampu yang macam pelita lah, kalau dulu lampu gasoline. Yang kaca. Lampu macam lilin, macam pelita yang atasnya tu adalah yang dalam bentuk kaca. Yang mana boleh nampak bawahnya tu nampak minyak. Minyak, atasnya tu ada corong kaca yang ada sumbu. Ada sumbu untuk menghidupkan api tu. Itu dinamakan misbah adujaz. Lampu kaca. Lampu kaca. Dia kata kat sini yakadu zaituha, hampir zaituha, minyaknya, minyak pelita tadi, minyak pelita tadi yang nampak tadi sebab kaca. Yudi'u, menyala, akan menyala, walau lam tamsahu nar, walaupun tidak disentuh oleh api. Sebab apa Allah katakan macam tu? Allah katakan macam tu sebab Allah nak kata, perumpamaannya pelita ni diletak di
di satu tempat yang kena cahaya. Okay, kena cahaya matahari. Okay, kena cahaya matahari. Okay, bila kena cahaya matahari oleh kerana pembuatannya daripada kaca, okay, minyak tu boleh nampak. Bila minyak tadi kena matahari, okay, kena cahaya matahari, seolah-olahnya bila kena cahaya matahari, kita nampak daripada jauh, seolah-olahnya pelita tadi menyala. Minyak tadi tu mengeluarkan api, menyala. Okay, sebab apa? Sebab kena pancaran matahari. Okay. Dia tak menyala tapi hampir-hampir menyala. Sebab tu dinamakan yakadu. Okay, hampir-hampir menyala. Allah tak katakan kat situ pelita tadi minyak dia tu mengeluarkan api, tetapi yakadu, hampir-hampir mengeluarkan cahaya, hampir menyalakan api. Sebab apa? Sebab kena cahaya matahari. Okay, apabila pelita kaca tadi diletak di satu tempat yang kena cahaya matahari. Okay, jadi kat sini sifat ini, sifat yang Allah dalam ni, okay, dalam ni pelita tadi minyaknya menyala, okay, adalah satu sifat, kalau ikutkan satu sifat mustahil. Okay, ya, satu sifat mustahil. Okay, walau lam tasawuna, walaupun belum disentuh api. Okay, minyak kalau belum disentuh api, okay, sifat dia tak boleh menyala. Tapi dalam ni Allah kata, okay, menyala. Okay, tidak disentuh api, menyala. Okay, jadi sifat tu asalnya mustahil. Okay, asalnya mustahil. Sebab api, minyak kalau tak disentuh api, dia tidak menyala. Tetapi sebab apa kat sini, walaupun dia mustahil boleh diterima. Okay, sebab Allah katakan kat situ ada lafaz yakadu, hampir menyala. Allah tak katakan minyak tadi menyala, tapi Allah katakan hampir-hampir menyala. Kenapa dikatakan hampir-hampir menyala? Sebab seolah-olahnya minyak tadi bila kena matahari, kita nampak seolah-olahnya minyak tadi menyalakan api. Okay, jadi sifat ini asalnya mustahil, tetapi dia boleh makbulan, boleh diterima sebab ada yakadu, iaitu memberi makna hampir-hampir. Sebab itu dinamakan taqrabahu ila soha, hampir kepada benar. Okay, hampir kepada benar. Allahu a'lam. Okay, cukup untuk hari ini. Okay, kita dah masuk pada sifat wolu yang keadaan yang pertama. Okay, InsyaAllah nanti untuk kelak akan datang kita akan sambung lagi. Okay, dah pukul 11.05. Okay. Jadi ada apa sebarang pertanyaan, saya rasa tak perlu kot. Nanti kalau nak tanya, tanya nanti. Okay, untuk kelas yang akan datang lah. Okay, ini dah lewat, takut nanti kamu nak kelas lain. Okay. Jadi cukup untuk kelas hari ini. Okay, jadi untuk itu kita tangguhkanlah. Okay, kita tangguhkan PDPR kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surat wal-asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz. Okey. Yeah. Terima kasih Ustaz. Sama. Kenapa? Boleh lah. Boleh. Tengok ayat tukar. KL. Ha? Ya, yeah, apa boleh. Takkan adik nak dekat KL lah, mana boleh pergi KL. Jadi gambar buku je lah. Kalau orang kelas dapat edit belakangnya, Tak edit.